Baik, pertambahan bilangan pelancong ke negara ini dilihat sebagai satu perkembangan positif yang memberi kesan besar kepada sektor pelancongan negara. Selain usaha pembangunan infrastruktur, pasti wujud beberapa perkara asas yang menjadi daya tarikan kepada kedatangan pelancong asing ke negara ini. Dan bagi membincangkan atau bagi mengetahui mengenai perkara itu, kita bersama dua orang tetamu di bilik berita iaitu Presiden Persatuan Penulis Pelancongan Malaysia TRAM, Azli Halim dan Pengurus Besar Mutiara Taman Negara, Nathan Vati. Baik, kita akan bersama dengan Saudara Azli terlebih dahulu. Saudara Azli, sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam sektor pelancongan, sudah pasti kita ingin melihat sektor pelancongan negara untuk terus berkembang. Dan nampaknya apakah antara nilai tambah lain yang perlu dilaksanakan bagi mengekalkan momentum ini, Saudara Azli? Okey, terlebih dahulu saya ingin ucapkan tahniah kepada industri player, penggiat industri pelancongan, khususnya pihak Tourism Malaysia sendiri yang selama ini kita mempromosikan Tahun Nawab Malaysia 2014 dan kita telah tengok hasilnya dan ini adalah satu perkembangan yang positif sebab apa kita mahu melihat industri pelancongan kita lebih berkembang dari semasa ke semasa dan statistik yang dikeluarkan oleh pihak Tourism Malaysia baru-baru ini amat kita nanti-nantikan sebab apa kalau kita tengok pencapaian yang memberangsangkan ni akan mempengaruhi industri pelancongan itu sendiri. Kita berharapkan agar penggiat industri akan lebih memberikan tumpuan kepada kualiti produk-produk pelancongan yang sedia ada dan kita tidak mahu melihat kepada angka kuantiti semata-mata. Baik. Tetapi kualitinya terjejas, ya. Baik, Saudara Azli, kita akan pergi kepada apa yang diperkatakan oleh Saudara Azli iaitu berkenaan dengan kualiti, apa yang perlu kita beri fokus. Baik, saya akan pergi bersama dengan Saudara Azli sebentar nanti. Saya nak pergi kepada Saudara Nathan terlebih dahulu. Saudara Nathan, Malaysia turut menjadi tumpuan kepada para pelancong berdasarkan sektor eko-pelancongan. Dan bagaimana ini dapat dinikmati kepada pemain industri pelancongan tempatan itu sendiri? Apakah kelebihan yang perlu kita ada untuk terus tarik pelancong ke negara ini, saudara? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Tourism Malaysia supaya meletakkan balik kita khasnya Taman Negara Malaysia Pahang di radar tourism sebab itu adalah satu daripada punca pertama kenapa tourism mula meningkat. Dan juga usaha-usaha yang kami lakukan di Taman Negara untuk mempromosikan dan memastikan produk-produk pelancongan di Taman Negara terpelihara. Kami di Taman Negara, saya wakil daripada Mutiara, walaupun saya berwakil daripada Taman Negara, tapi saya memasarkan untuk keseluruhan Taman Negara sebagai satu destinasi yang terkenal. Taman Negara sebenarnya terkenal statistik kita ada hutan tropika yang 130 juta tahun lama. Kalau Encik lihat di Amazon orang kata hutan yang tertua di dunia, padahal saya rasa di Taman Negara ataupun Malaysia mempunyai hutan tropika yang paling lama daripada banding dari tempat-tempat lain. Baik, jadi, Saudara Nathan, saya ingin mencelah. Saudara ada menyebut berkenaan dengan kita mempunyai hutan tropika, hutan yang berusia ribuan tahun. Bagaimana ini boleh dijadikan sebagai asas untuk kita mengekalkan sektor pelancongan ini agar mereka terus masuk ke negara ini, terus tinggal ataupun terus memanjangkan tempoh percutian dengan elemen-elemen yang ada ini? Pertama, kita kena kekalkan alam sekitar kita. Ekoturism melibatkan alam sekitar di mana hutan tropika kita memang dipelihara dan kita terus akan menjaganya. Kedua, servis di kawasan Kolatahan ataupun Taman Negara ini yang sedang meningkat sekarang dari segi hotel, dari segi pengusaha boat, dari segi guide yang kita ada semua itu, saya rasa orang-orang ini yang memainkan peranan penting yang menaikkan nama Taman Negara sebagai destinasi ekopelancongan. Okey, baik. Saudara Nathan, tunggu sebentar. Saya nak bersama dengan Saudara Azli. Saudara Azli ada menyebut berkenaan dengan kita perlu memberi tumpuan terhadap produk-produk
pelancongan negara. Baik, saya ingin mengambil contoh. Kalau di Korea Selatan misalnya, Korea Selatan memasarkan sektor perubatan misalnya, dan Malaysia juga nampaknya sedang menuju ke arah itu, dan di kalangan negara anggota ASEAN sendiri turut menjadikan Malaysia sebagai destinasi untuk mendapatkan sektor ataupun mendapatkan perkhidmatan perubatan. Apakah niche yang perlu kita lakukan? Apakah niche yang perlu kita cari untuk mengekalkan perkara ini? Ya, seperti yang saya nyatakan tadi, kualiti pelancong itu adalah lebih penting daripada kuantiti, ya. Dan pelancongan kesihatan umpamanya adalah salah satu produk pelancongan yang cukup berpotensi untuk kita majukan sebagai antara penyumbang kepada pendapatan income kepada pelancongan kita. Kalau kita tengok sini, kita banyak produk pelancongan, ya. Kita ada ekoturism, kita ada shopping, kita ada macam-macam lagi termasuk education, tetapi kita harus nilai bahawa produk-produk pelancongan seumpama itu kita kena cari satu kekuatan yang mana adakah produk pelancongan itu mampu untuk menarik pelancong dan dalam masa yang sama memberikan pulangan ataupun nilai yang lebih tinggi pendapatannya kepada pelancong. Dan saya percaya pihak Kementerian Pelancongan dan Tourism Malaysia sendiri telah mewujudkan bermacam-macam pakej khususnya untuk kita nak fokuskan kepada niche market, golongan-golongan yang untuk pelancongan luxury, ya, pelancongan mewah, yang mana pada tahun ini tahun 2014 ini kita menjagakan kehadiran pelancong sebanyak 28 juta orang pelancong, ya, dengan nilai pendapatan yang berbilion ringgit, ya. Jadi saya percaya dengan wujudnya produk-produk pelancongan untuk niche market ni, kita akan dapat mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan kita, sekaligus kita akan dapat menjana lebih banyak lagi pendapatan dalam industri pelancongan kita. Baik, terima kasih Saudara Azli. Baik, Saudara Nathan, berkenaan dengan perbelanjaan ataupun strategi untuk meningkatkan pendapatan negara dalam eko pelancongan ini, ataupun dari segi elemen membeli belah misalnya, apakah strategi lain yang boleh kita fikirkan lagi, Saudara Nathan? Kita semua tahu kalau Malaysia sebagai satu destinasi yang termurah di Asia berbanding dengan negara-negara lain, Singapura, Thailand, Bangkok dan sebagainya. Kita memang dah satu destinasi yang murah. Tapi untuk menambahkan ataupun untuk mengekalkan gas yang datang ke Malaysia ni, kita mesti memastikan kadar perkhidmatan kita, iaitu servis berterusan, berkekalan, ataupun meningkatkan servis yang apa yang kita ada sekarang untuk ke tahap yang lebih tinggi lagi. Itu pokok dia. Kalau servis tak bagus, kalau orang tak peramah, kalau tak ada courtesy dalam servis industri kita, orang akan datang sekali saja, lepas tu dia tak datang lagi. Contoh, kalau dia pergi kedai, dia pergi ke warung, dia pergi ke souvenir shop, kalau layanan tu bagus, saya pasti turis tu akan berasa happy, dan juga dia akan mula belanja, lepas tu dia akan mula tinggal lebih daripada apa yang dijangkakan. Okey, baik, terima kasih Saudara Nathan. Dan yang terakhir, saya nak kembali bersama dengan Saudara Azli. Saudara Nathan ada menyebut berkenaan dengan perkhidmatan daripada segi pengangkutan dan sebagainya. Bagaimana Saudara Azli sendiri melihat daripada segi sektor pemakanan misalnya, Malaysia sebagai negara yang terkenal dengan sebagai hub halalnya, bagaimana Saudara Azli melihat daripada segi perkara ini? Okey, kalau daripada segi makanan halal di negara kita mungkin tidak ada masalah, sebab negara kita memang negara yang terkenal dengan juadah masakan ataupun sajian makanan halalnya. Jadi untuk pelancong-pelancong Muslim, sajian makanan halal memang setakat ini tidak ada masalah di negara kita, dan ini merupakan satu aset ataupun kita punya kekuatan untuk menarik lebih ramai lagi pelancong Muslim, khususnya yang datang daripada negara Timur Tengah, di negara-negara sebelah Asia Barat sana. Jadi kita tengok ini adalah satu potensi dan kekuatan yang ada di negara kita yang mungkin negara lain kurang. Baik. Ya. Baik, terima kasih Saudara Azli dan juga Saudara Nathan. Nampaknya kita kena kekalkan momentum agar industri pelancongan negara terus mendapat tempat di mata dunia.